Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنتي إلى يوم الدين أما بعد. Hormati tuan-tuan para jamaah muslimin, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita keizinan untuk bersama-sama berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesempatan untuk kita menunaikan solat fardu Jumaat pada hari ini. Jadi mudah-mudahan nikmat ini diperluas dan diberikan kepada semua yang beragama Islam. Kerana kalau kita lihat pada hari ini solat Jumaat ataupun solat fardu ni masih lagi dihadkan kedatangan ataupun kapasiti jamaahnya. Mudah-mudahan kita doakan dengan keberkatan pada hari Jumaat pada hari ini virus pandemik COVID-19 ini semakin lama semakin berkurang, seterusnya hilang daripada bumi kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang mana kita dapat bersua pada hari ini yang saya diberikan amanah oleh Tuan Pengerusi untuk menyampaikan sedikit peringatan terutamanya buat diri saya dan juga kepada tuan-tuan pada hari ini, yang mana insya-Allah sementara kita menunggu masuknya waktu salat fardu Jumaat iaitu pada jam 1.26 tengah hari, lebih kurang katanya setengah jam untuk kita bersama mendengar sedikit peringatan yang akan diberikan oleh saya insya-Allah. Jadi insya-Allah pada tengah hari ini saya nak berkongsi beberapa potong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dapat sedikit sebanyak memberi faedah dan pedoman dalam kehidupan kita insya-Allah. Dalam sebuah hadis Nabi yang saya petik daripada kitab Sunan At-Tirmizi, sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min ayna iktasabuhu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu atau kama qala. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Waqala hadis hasan. Baik, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni siapa tuan-tuan? Dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan sahaja sahabat, malah merupakan orang yang berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mula berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bila sampai di Madinah, mak Anas bin Malik iaitu Ummu Sulaim menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa pada Nabi? Ya Rasulullah, penduduk-penduduk di Madinah ni beri kamu macam-macam. Makna kata mereka ni menyambut kedatangan Nabi ni, ada yang datang bagi Nabi macam-macam, pakaian ada, harta ada, dan tak kurang hebatnya yang tawarkan untuk tinggal di rumah mereka. Maka kata Ummu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, aku ni tak ada harta yang banyak nak bagi macam mana orang Madinah ni bagi pada kamu. Cuma aku ada satu harta, itulah harta dunia dan akhirat aku, iaitu anak aku Anas bin Malik. Maka ambillah dia ya Rasulullah untuk dia berkhidmat dengan kamu. Maka selama 10 tahun Anas bin Malik dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu banyak Anas bin Malik ni dia meriwayatkan hadis Nabi. Kerana apa? Kerana dia duduk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik iaitu kita nak baca pada hari ini, yang mana kata Anas bin Malik,
bahawa Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah. Yang mana Nabi SAW bagi tahu pada Anas bin Malik, tidak akan berganjak kaki seorang anak Adam pada hari akhirat nanti. Maksud dia apa? Maksud dia, tuan-tuan, kita semua sedia maklum, bila sahaja kita meninggal dunia, kita akan masuk ke dalam alam barzakh. Dan kita bangkit daripada alam barzakh, kita akan pergi ke alam akhirat. Bila kita sampai pada alam akhirat ini, kita akan dipersoalkan seorang demi seorang, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah nak bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang mana kalau kita lihat dalam satu kitab karangan Imam Ibn Kathir, An-Nihayah fil Fitan wal Malahib, kata Imam Ibn Kathir apa dia? Manusia pada ketika mereka duduk pada hari akhirat ni, di padang mahsyar ni, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta nak masuk syurga Allah. Akan tetapi mereka minta kepada Allah, ya Allah, tolong ambil aku dulu, boleh tak ya Allah? Ambil apa dia? Ambil untuk dipersoal di hadapan Allah. Pasal apa, tuan-tuan? Duduk di padang mahsyar satu keadaan yang sangat-sangat luar biasa, yang kita tak pernah rasakan macam mana susahnya kehidupan di mahsyar. Kata Imam Ibn Kathir, bagaimana kita boleh melihat manusia duduk dalam keadaan mereka berhimpit-himpit, dalam keadaan yang panas. Pendek katanya, tak mengikut SOP, tuan-tuan. Jadi pada ketika tu, manusia berada dalam keadaan yang sangat padat. Untuk mereka duduk jauh sekali, tuan-tuan. Mereka berdiri di tengah-tengah padang mahsyar tersebut, dalam keadaan tak tahu berapa lama. Kita hari ni, tuan-tuan, kalau kita pergi check up dekat hospital, berdiri 4 jam pun muka dah macam jebon, tuan-tuan. Ini kan pula kita berdiri di keadaan di padang mahsyar ni, tuan-tuan. Satu keadaan yang kita tak boleh nak bayangkan macam mana keadaan yang sangat panas, keadaan yang sangat berhimpit-himpit. Allah Subhanahu wa taala, kita minta pada Allah, ya Allah, tolong ambil aku dulu ya Allah, nak bicara di hadapan kamu. Pasal apa kita nak dibicarakan terlebih dahulu? Kerana tak tahan padat tempat tersebut, kita tak boleh nak bernafas dengan baik. Maka bila ambil untuk dibicarakan di hadapan Allah, maka kita rasa tenang pada ketika itu. Itu je, tuan-tuan. Manusia benda pertama sekali minta, ya Allah, tolong pandang aku ya Allah. Persoalan dia, apa amalan istimewa kita yang Allah nak ambil kita dulu untuk kita dibicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan ramai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang yang pertama sekali yang akan dihitung iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita nak kena tengok daripada zaman mula Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup sampailah ke zaman terakhir ni, tuan-tuan, berapa ramai umat Nabi. Kita nak tunggu satu persatu dipersoalkan, maka kita nak menunggu pada ketika dalam keadaan yang sangat lama. Maka antara amalan-amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu untuk kita duduk dalam keadaan yang tenang di padang mahsyar, dalam keadaan yang kita tak begitu panas, tak terlalu berhimpit-himpit. Ada orang yang mendapat keistimewaan macam ni, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar pada kita, amalkan 2 surah ni dalam kehidupan kita. Apa dia? Yang pertama, Nabi kata amalkan surah Al-Baqarah dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, surah Ali Imran. Nabi bagi tahu dalam sebuah hadis, Iqra'u suratul Baqarah wa surah Ali Imran. Nabi bagi tahu dah pada sahabat, baca 2 surah ni. Kerana apa? Kerana pada hari akhirat nanti, dia akan datang kepada kamu seperti segumpal awan yang memayungi manusia pada hari akhirat di padang mahsyar nanti. Ataupun dia datang seperti sekawan burung, yang mana sekawan burung yang memayungi manusia daripada panas teriknya padang mahsyar. Okey, tuan-tuan, bukanlah nak kena baca habis satu surah Al-Baqarah tu, kita pun tak lalu nak baca, kan? Jadi baca, kalau boleh ambil sedikit satu muka, Ali Imran satu muka. Ambil untuk kita jaga pada setiap hari. Untuk apa? Untuk kita nak dapatkan fadilat 2 surah ni yang akan memayungi manusia. Okey, baik. Itu cerita di padang mahsyar yang mana Nabi bagi tahu pada Anas bin Malik bahawa setiap manusia tidak akan berganjak kakinya pada hari akhirat nanti. Tatkala mana dia nak dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan keluar daripada mahkamah Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia dapat menjawab beberapa persoalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Apa persoalannya? Yang pertama Nabi bagi tahu, soalan yang pertama, wa an umrihi fima afnahu. Allah nak bertanya, benda pertama sekali yang Allah nak tanya kita ni, bukan saya saja tuan-tuan, ni kita semua yang hidup, pernah hidup ni, kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat panggil nama kita untuk dibicarakan. Kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita pergi seorang-seorang. Okey, kalau selama ni tuan-tuan ada orang yang boleh tolong kita dalam apa masalah kita sekalipun, dia takkan tolong kita pada ketika tu. Kerana apa? Kerana kita menghadap Allah dalam keadaan kita seorang diri. Nabi kata tidak ada orang untuk menjadi peguam bela mereka. Tidak ada orang yang nak jadi juru cakap untuk orang yang menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi menghadap Allah dalam keadaan seorang diri. Benda pertama Allah tanya, wa an umrihi fima afnahu, berkaitan dengan umurnya. Telah ke mana kita gunakan umur tersebut. Tuan-tuan, hari ini Allah bagi pada kita umur banyak, tuan-tuan. Ada kalangan kita mungkin dah 60 tahun, ada yang dah sampai 70 tahun. Tapi ingat, semua nikmat yang kita pernah dapat pada hari ini, Allah nak tanya satu persatu bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kita hidup atas muka bumi Allah selama 75 tahun. Kita meninggal pada usia kita 75 tahun. Kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tanya, masa aku bagi kamu umur 75 tahun, apa kamu buat dengan usia 75 tahun tersebut? Tolaklah tuan-tuan, kita sebelum kita tanggung dosa sendiri, sebelum kita akil baligh, umur kita 15 tahun, kita tak tanggung dosa. 75 tolak 15 jadi 60 tahun. 60 tahun yang kita nak kena soal, nak kena jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tanya tentang 60 tahun umur kita. Kena ingat satu hadis Nabi SAW. Nabi bagi tahu apa dia? Ketika mana kita membaca surah Al-Fatihah, Allah menjawab segala bacaan-bacaan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada jawapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi tahu, Nabi bagi tahu apa dia? Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Dan kemudian bila mana sampai ke ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca dalam solat ni, tuan-tuan. Jadi ada juga yang tak ada kerja, dia tanya saya, Ustaz, macam mana Allah nak jawab? Yang baca surah Fatihah bukan kita seorang, Ustaz. Tuan-tuan, itu bukan kita punya kerja nak fikir Allah punya kerja. Kerja kita ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan persoalkan macam mana Allah buat macam ni, macam mana Allah nak buat macam ni. Tak, itu bukan kemampuan kita nak memikirkan. Jadi sebab tu, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu macam tu, setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita baca dalam Fatihah, Allah akan jawab. Maka dalam ketika mana kita membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab apa? Hadza bainal 'abdi wa li 'abdihi ma sa'al. Sebahagian hidup kamu guna untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian hidup yang kamu ada, kamu guna untuk diri kamu. Tuan-tuan, makna kata 60 tahun, 30 tahun Allah Subhanahu Wa Taala minta kita guna untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, 30 tahun satu jangka masa yang sangat lama, tuan-tuan. Yang kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita gunakan umur tersebut untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Tak payah fikir cerita bab bertahun-tahun, tuan-tuan. Kita fikir cerita kita hidup waktu hari semalam, tuan-tuan, hari Khamis. Hari Khamis kita hidup 24 jam Allah bagi pada kita, 12 jam guna untuk Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Makna kata guna untuk Allah ni bukan nak kena sembahyang sentiasa, nak kena mengaji sentiasa, tidak. Apa yang kita buat sekurang-kurangnya kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita nak bawa kenderaan kita, kita buka enjin kereta kita, start enjin kereta kita, kita baca tak doa naik kenderaan? Paling tidak tak boleh nak baca doa naik kenderaan Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh juga Bismillah dengan nama Allah. Makna kata menandakan kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda macam ni, tuan-tuan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok satu persatu dalam hidup kita. Soalan pertama pun, tuan-tuan, kita tiga suku maut nak jawab depan Allah, tuan-tuan. Macam mana kita nak jawab soalan-soalan yang seterusnya? Bila mana Allah bertanya bab pertama berkaitan dengan umur kita, maka kita tak boleh nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata tuan-tuan, saya pun sama, tuan-tuan. Kita nak menjawab depan Allah ni pening, nak kena fikir ni. Pasal apa? Umur yang Allah bagi pada kita ni macam-macam benda yang kita buat.
banyak kita tinggalkan ingatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi itu soalan yang pertama. Soalan ni makna kata tuan-tuan, kita menghadap Allah ni tuan-tuan dalam keadaan manusia sangat-sangat takut. Satu ketakutan yang dia tak pernah rasa. Seperti mana kalau kita lihat pada hari ini, kita hari ini paling-paling takut pun apa dia tuan-tuan? Paling-paling takut nak minta izin bini keluar rumah nak duduk mamak tuan-tuan. Nak cakap depan bini tu rasa macam mana nak cakap ni? Nak duduk kat mamak dengan kawan-kawan ni. Fikir macam-macam alasan. Tapi ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, dia punya takut 10 kali ganda daripada itu tuan-tuan. Jadi sebab tu bila mana menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah tanya soalan pertama, wa an umrihi fima afnahu. Umur kamu guna untuk mana? Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala nak tanya, wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqhu. Allah bertanya berkaitan dengan harta yang kita ada. Harta ni apa tuan-tuan? Kata Imam Al-Ghazali, harta ni merupakan satu perkara yang mendatangkan kebaikan pada diri kita. Yang mendatangkan manfaat pada diri kita, itu harta. Contoh dia apa? Rumah yang kita ada, itu harta kita. Kereta yang kita ada, itu harta kita. Hatta sampai selipar yang kita ada pun, itu juga harta kita. Okey? Dan ingat, harta-harta inilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah tanya sangat-sangat detail tuan-tuan. Jangan terkejut kalau Allah tanya selipar yang kamu bawa pergi solat Jumaat pada 12 Mac tahun 2021 dapat dari mana? Yang tu pun segala-gala perkara yang berkaitan dengan harta, Allah nak tanya daripada mana dapat harta tersebut dan telah ke mana kita gunakan harta tersebut. Jadi sebab tu segala-galanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an malihi min aina iktasabuh wa fima anfaqu. Dan yang ketiga Allah nak tanya berkaitan dengan wa an ilmihi ila amila fih, iaitu berkaitan dengan ilmu yang kita ada. Telah ke mana kita amalkan ilmu kita. Tuan-tuan, hari ini kita tahu, semua kita tahu, tak ada yang tak tahu yang mana solat berjamaah merupakan satu perkara yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu benda yang sangat disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, semua tahu. Kita ada ilmu tentang perkara tersebut. Tapi selalu tak kita buat benda tu? Yang tu yang kita nak kena tanya. Kita tahu dah salat berjamaah merupakan tuntutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersedekah tuntutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah dah janjikan orang-orang yang bersedekah ni merupakan orang-orang yang takkan miskin di hari akhirat. Bahkan di dunia sekalipun Allah akan jamin dia untuk tidak menjadi papa gedana di dunia dan akhirat. Jadi kita punya amalan tersebut, kita ada ilmu tentang perkara tersebut, tapi pasal apa kita tak boleh buat? Kita ada ilmu tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ni apa tuan-tuan? Kita dekat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kita dekatkan diri kita dengan Allah, maka Allah akan jauhkan kita daripada segala sebarang masalah. Dekatkan diri dengan Allah ni tuan-tuan, Nabi bagi tahu dua ibadat yang boleh dekatkan diri dengan Allah. Buat dua ibadat ni, maka dekatlah diri manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Yang pertama, buat ibadat yang wajib, dan yang kedua, buat ibadat-ibadat sunat. Dua amal ibadat ni, ibadat wajib, ibadat sunat, maka dekat diri manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bila mana kita dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita biasa dengar ayat 1000 dinar, wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kita tahu dah Allah bagi tahu ayat tersebut, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan keluarkan dia daripada segi sebarang masalah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan rezekikan dia daripada jalan yang dia tak sangka-sangka, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita ni memang hati ada masalah sebenarnya, tuan-tuan. Kita tahu dah, untuk kita dekat dengan Allah, untuk kita rapat dengan Allah Subhanahu wa taala ni tak susah. Tapi kadang-kadang ada gangguan-gangguan, baik daripada hati kita, juga pada orang yang berada di sekeliling kita. Jadi sebab tu, ilmu berkaitan dengan apa yang mendatangkan kebaikan kita kepada Allah, ni semua kita ada ilmu, tuan-tuan. Kita tak payah nak tanya ilmu tinggi-tinggi, tuan-tuan. Cukup sekadar solat awal waktu. Bagus tak bagus? Bagus. Tapi pasal apa kadang-kadang kita solat bukan di awal waktu?
Yang ni Allah nak tanya. Kamu tahu tak, solat awal waktu tu satu perkara yang sangat aku suka? Tahu ya Allah. Pasal apa tak buat? Tuan-tuan, boleh bayang tak nak jawab macam mana depan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak boleh jawab, tuan-tuan. Jadi sebab tu Allah tanya pula soalan yang keempat. Wa an jismihi fima ablahu. Berkaitan dengan tubuh badan kamu. Telah ke mana kamu gunakan tubuh badan kamu? Tubuh badan Allah bagi pada kita ni, tuan-tuan, semuanya cukup anggota badan. Saya tengok ada kaki, ada tangan, mata boleh melihat, mulut boleh bercakap. Tapi ingat, semua benda ni Allah nak tanya. Mulut aku bagi, kamu buat apa dengan mulut kamu? Mata aku bagi, apa benda kamu buat dengan mata aku? Dengan mata yang aku bagi. Dalam satu hadis yang lain, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah kata Nabi SAW bersabda, ketika mana manusia dihadapkan di hadapan Allah, yu'ta bil abdi fi yaumil qiyamah, ketika mana dibawa manusia ni menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bertanya kepada manusia beberapa perkara. Yang pertama, alam aj'al laka sam'a. Yang pertama Allah bertanya pada manusia, masa hidup dulu kamu ada tak dapat nikmat pendengaran? Masa kamu hidup 70 tahun aku bagi kamu hidup, ada tak sehari aku terlupa nak bagi kamu nikmat pendengaran? Kamu lupa, makna kata sehari kamu tu pekak. Ada tak? Tak ada ya Allah. Sepanjang 70 tahun hidup, tak pernah sekali pun kamu tarik nikmat pendengaran aku. Dengan nikmat pendengaran yang aku bagi pada kamu, apa kamu buat ketika kamu mendengar laungan azan? Adakah kamu bersegera datang untuk menghadap aku? Ataupun pada ketika tu kamu lebih mementingkan urusan-urusan kamu yang lain? Tuan-tuan, apa kita nak jawab depan Allah? Tak cukup dengan tu, Allah tanya lagi. Wa basaran. Dan aku bagi pada kamu nikmat penglihatan. Ada orang yang lahir dia tak boleh tengok dah. Lahir-lahir dia buta. Tapi dengan nikmat penglihatan yang aku bagi pada kamu, dalam sehari berapa banyak lembaran-lembaran Al-Quran yang kamu dah tengok, yang kamu baca, yang kamu faham tentang Al-Quran yang aku turunkan kepada kamu. Al-Quran aku tidak turun kepada binatang, tidak turun kepada tumbuh-tumbuhan. Al-Quran Allah berikan kepada kita yang bergelar manusia. Dan dengan Al-Quran tersebut, nikmat penglihatan yang Allah bagi pada kita, hari ini kita boleh tengok anak isteri kita membesar di hadapan kita. Dengan nikmat tersebut, Allah tanya pada kita, dengan nikmat tersebut apa yang kamu gunakan? Aku bagi kamu penglihatan. Wa basaran. Wa sakhartu lakal an'am, dan telah aku jinakkan binatang peliharaan, binatang ternakan, ataupun boleh difahamnya kenderaan-kenderaan telah aku bagi pada kamu. Kemana kamu gunakan kenderaan-kenderaan yang aku bagi pada kamu? Wa tar'as, dan aku jadikan kamu seorang pemimpin. Setidak-tidaknya kita merupakan pemimpin dalam keluarga kita. Bila kamu tengok anak kamu solatnya lambat, bila kamu tengok isteri kamu solatnya ada kekurangan, apa yang kamu buat? Tegur ke tidak? Kat sini Allah nak tanya. Wa kunta tadhunnu annaka mulaqi yaumika hadha, dan aku nak tanya pada kamu, masa kamu tengah senang, masa kamu tengah sihat, masa kamu tengah banyak duit satu masa dulu, ada cerita kamu terfikir tentang hari kamu nak menghadap aku ni? Makna kata masa kita tengah senang ni, tuan-tuan, tengah sihat ni, ada terfikir cerita tentang kita nak mati nanti? Dan bila mana manusia kata fayaqulu la, kata Nabi SAW, kalau manusia katakan tak pernah ya Allah, apa jawab Allah? Al-yaum ansaka kama nasitani. Pada hari ini aku akan lupakan kamu macam mana kamu lupakan aku satu masa dulu. Tuan-tuan, Allah lupakan kita pada hari akhirat sangat bahaya, tuan-tuan. Kalau Allah lupakan kita di dunia pun dah bahaya, apatah lagi akhirat. Kita mengharapkan apa, tuan-tuan, daripada Allah? Kita mengharapkan redha Allah. Kita mengharapkan keampunan Allah. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya percaya ramai di kalangan kita tak mampu nak jawab 4 persoalan ni, tuan-tuan. Bukan kata tuan-tuan, bahkan saya sendiri tak mampu nak jawab persoalan ni. Jadi apa yang kita nakkan daripada Allah? Kita nak harapkan keampunan Allah. Kita nak mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila mana Allah bagi peluang hidup, Allah bagi kita nikmat kesihatan, beramallah sebaik mungkin. Kerana apa? Kerana sampai satu masa kita akan ditarik satu persatu nikmat. Kalau tak percaya, kita tengok muhasabah diri kita.
Kan satu masa dulu kita ni boleh berjalan dengan laju, kita boleh berlari. Tapi hari ni kita nak berjalan pun susah dah. Nak berlari macam dulu zaman kita muda tak dapat dah tuan-tuan. Jadi sebab tu kita boleh tengok satu masa dulu kita ni punya mata terang. Tapi dah makin lama usia makin lama makin meningkat, mata dah makin lama makin kabur. Makna kata Allah dah bagi dah peringatan pada kita, yang mana Allah tarik satu persatu sehingga kan sampai satu masa dulu kita pernah hidup dan kemudian Allah mengambil nyawa kita dan kita tidak ada lagi di atas muka bumi Allah. Maka di sinilah kita nak kena beramal dengan sebaik mungkin, perbanyakkan amalan-amalan kita. Pasal kita tahu amalan kita tak banyak. Kita tahu kualiti amal ibadat kita. Tuan-tuan, kita boleh muhasabah diri kita tentang solat kita sendiri. Kadang-kadang solat kita sendiri pun kita tak tahu kita baca apa sebenarnya. Kan? Kita belajar daripada kecil dan kita tak upgrade pun ilmu kita daripada kecil sampailah sekarang. Itulah ilmu yang kita pakai. Okey, jadi sebab tu dalam amalan kita, solat kita sendiri yang kita buat 5 kali sehari ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, kadang-kadang kita pun tak tahu apa kita baca. Kita tak tahu apa yang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu bila mana dalam kita dah tahu dah solat kita ni kurang, kita punya amal ibadat kualitinya tak sehebat mana orang-orang yang terdahulu. Maka apa yang kita nak kena buat tuan-tuan? Perbanyakkan amal ibadat, perbanyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan memandai-mandai tambah-tambah amal ibadat tuan-tuan. Semalam Isra' Mi'raj tuan-tuan ada orang tanya saya, Ustaz, hari ni saya puasa Isra' Mi'raj. Sebab saya terbaca dalam satu grup WhatsApp di masjid saya. Dia kata siapa yang berpuasa pada Isra' Mi'raj, hari Isra' Mi'raj ni 27 Rejab, maka pahalanya bersamaan dengan berpuasa selama 60 bulan. Jadi saya nak tanya, Ustaz, betul ke tidak saya puasa ni? Saya kata sebenarnya macam ni lah. Tarikh Isra' Mi'raj tu sendiri pun khilaf di kalangan ulama. Ada ulama yang kata bulan Rabiul Awal Isra' Mi'raj. Ada yang kata bulan Ramadan Isra' Mi'raj. Dan ada yang kata pada bulan Muharram Isra' Mi'raj. Jadi tarikh itu sendiri pun diperbahaskan di kalangan ulama. Apatah lagi buat satu amalan yang tak ada asalnya. Makna kata tak ada asal, tak ada dalil-dalil daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Jadi sebab tu kita nak dekat dengan Allah, kita nak kena buat amal ibadat yang wajib dan amal ibadat sunat. Bila sebut bab berkaitan dengan ibadat, dia wajib ada dalil yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tak ada semua benda tu tuan-tuan, maka kita tak berani kita nak buat satu amal ibadat baru. Pasal apa? Pasal seolah-olah kita rasa kita ni lebih baik amal ibadat kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kata Imam Malik rahimahullah kepada anak murid dia. Anak murid dia kata apa dia? Nak berihram bermula di Masjid Nabawi. Nak berihram daripada Masjid Nabawi sehinggalah ke Makkah. Kalau kita ihram daripada Madinah, kita akan ihram di Bir Ali. Kan? Kita akan berhenti di Bir Ali dan kita akan mula ihram tu. Jadi kata anak murid Imam Malik ni, dia kata apa? Wahai tuan guru, boleh tak kalau saya nak ihram bermula di Madinah? Ia kan lebih bagus. Pasal apa? Jarak di antara Mekah dengan Madinah lebih jauh berbanding jarak daripada Bir Ali ke Makkah. Jadi dia kata aku nak berihram daripada Madinah, kan lebih baik. Kata Jalal, jawab Imam Malik apa dia? Aku bukan tak bagi, tapi aku bimbang ada satu fitnah yang akan melanda Nabi SAW. Takkan aku buat benda ni merupakan satu fitnah. Aku sekadar nak berihram di Madinah. Maka jawab Imam Malik, apa lagi fitnah yang lebih besar daripada kamu merasakan amal ibadat kamu lebih baik daripada Nabi SAW. Kerana apa? Kerana Nabi mensyariatkan supaya kita berihram di Bir Ali, tapi kita nak berihram di Madinah. Kan baik benda tu? Benda baik tak semestinya betul tuan. Baik di dalam fikiran kita, tapi belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kena berhati-hati.
Kita nak dekatkan diri kita dengan Allah. Kita nak dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Kita hidup atas muka bumi Allah ni, kita tak ada benda lain yang kita minta. Kita nak mati nanti kita dalam keadaan kita tenang, nak menghadap soalan malaikat Munkar dan Nakir. Dan ketika kita menghadap Allah, Allah bagi keredaan, Allah bagi kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah panggil pada orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fadkhuli fi ibadi, masuk kamu ke dalam hamba yang aku sayang. Wadkhuli jannati, dan masuk ke dalam syurga aku. Jadi tuan-tuan, akhir sekali apa yang saya nak bagi tahu, memang kita tahu persoalan ni sangat sukar untuk kita jawab. Tapi apa yang kita boleh buat, iaitu perbanyakkan amal ibadat kita dan perbanyakkan doa kita ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak ada benda lain yang boleh tolong kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah cukup sekadar tu peringatan yang serba sedikit daripada saya. Mudah-mudahan mendapat manfaat terutama pada diri saya dan juga tuan-tuan. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sarawang Semati, terima kasih Hafiz kerana tazkirah tadi. Saya ada Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Ramadan dan korban. Okey, kita masih lagi menunggu betul makluman daripada Jawi, okey, mengenai kebenaran apa tu Ramadan dan korban untuk tahun ni lah. Okey, walau bagaimanapun, mesyuarat JK pada minggu lepas, 6 bulan, kita mencadangkan korban, okey, korban sebanyak RM800 satu bahagian. Okey, so sesiapa yang nak betul berkorban secara beransur-ansur, okey, bolehlah berjumpa saya betul untuk mendaftar nama. Okey, yang kedua betul begitu juga Ramadan. Ramadan kita menunggu betul, tapi insya-Allah betul kita akan dibenarkan untuk betul menyambut Ramadan seperti biasa pada tahun ini. Tapi sekarang kita tunggulah maklumat berjawi apa yang dibenar, apa yang tidak benarkan. Kemudian betul ini program antara Surah Jumaat dengan pihak Jawi, iaitu permuniaan Al-Quran. Okey, itu dipanggil lah. Tetapi sekarang ni sebenarnya ialah pelubusan Al-Quran secara syariah. Okey, so betul jadi sekarang ni pihak surau betul akan mulakan pengumpulan Al-Quran yang lama-lama yang nak dihapuskan pada 13 bulan Sabtu ni 14 bulan Ahad, dan minggu depan 20 bulan Sabtu dan 21 Ahad. Okey, sampai pada sebelah petang daripada pukul 2 sampai pukul 6. Okey, bolehlah bawa betul Quran-Quran yang nak dilupuskan di surau. Kemudian betul bayaran pelubusan ialah RM6 1 kilogram. Itu antara Jawi dengan. Okey, yang kedua betul perkara-perkara yang dibenarkan dalam PKB. Okey. Seperti biasa kita betul sekarang ni ialah 1.5 meter jarak satu sama lain. Dibenarkan tazkirah, okey. Tazkirah Jumaat dibenarkan, begitu juga dengan kuliah subuh. Okey, tetapi sekarang ni tazkirah maghrib kita selang-selikan dengan zikir munajat. Okey, so jadi sekarang ni di whiteboard tu adalah betul dah betul kita punya cadangan untuk zikir munajat dan juga tazkirah. Okey, so betul siapa yang nak melihat betul Facebook dan juga YouTube, bolehlah carian gunakan tazkirah surau Wangsa Melawati. Okey, untuk bacaan Yasin juga dibenarkan. Okey, sebab tu kita khususkan untuk malam Jumaat, sesiapa yang berhajat untuk bacaan Yasin, solat doa selamat, bolehlah betul tahlil dan bolehlah betul adakan pada hari Khamis malam Jumaat. Soal hajat, so begitu juga kita akan teruskan masa zikir munajat dan juga masa solat Jumaat selepas solat Jumaat. Majlis akad nikah dibenarkan, okey, tetapi sekarang ni kehadiran 30 orang sahaja.
Okey, di tempat-tempat yang dibenarkan. Kita tak dibenarkan, tapi mutakim dibenarkan. Pengurusan jenazah. Untuk mandi semua tu kita benarkan hanya 5 orang sahaja. Okey, tetapi untuk sembahyang, untuk betul solat jenazah kita dibenarkan seramai 50 orang. Okey, 50 orang betul penjarakan 1.5 meter. So mutakin dibuat betul tu. Okey, kemudian betul penyediaan makanan juga kita benarkan, tetapi sekarang ni cara packing. Okey, so betul. Jadi sekarang ni siapa nak betul ni boleh cara pack. Itu sahaja daripada makluman daripada saya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. La hawla wala quwwata. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. Allahu akbar. Allahu akbar. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil innaka la Muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Marilah semua kita diam daripada berkata-kata. Sebaik saja khatib memulakan bacaan khutbah. Ini adalah bersesuaian dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Marhumnya, barang siapa yang berkata-kata walaupun hanya dengan perkataan diam sekalipun semasa khatib membaca khutbah, maka sia-sialah dan luputlah fardu Jumaatnya. Oleh itu, marilah semua kita diam, dengar dan fahami akan intipati khutbah yang akan disampaikan oleh khatib.
Mudah-mudahan Allah akan memberkati dan merahmati kita semua, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang memperolehi kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita menghayati khutbah yang bertajuk Al-Quran Mukjizat Teragung, Isra Mi'raj, anugerah teristimewa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Penurunannya daripada Lauh Mahfuz ke dunia secara berperingkat selama 23 tahun untuk menjadi petunjuk kepada manusia ke arah kebenaran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 52 yang bermaksud, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Al-Quran sebagai ruh yang menghidupkan hati dengan perintah kami. Kau tidak pernah mengetahui sebelum diwahyukan kepadamu apakah kitab Al-Quran itu, tidak juga mengetahui apakah iman itu. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran cahaya yang menerangi. Kami beri petunjuk dengannya sesiapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah pemberi petunjuk dengan Al-Quran itu ke jalan yang lurus. Setelah melalui banyak tempoh masa dan zaman, isi kandungan Al-Quran tetap utuh dan segar. Ia tidak sedikit pun terjejas oleh peredaran zaman yang begitu lama. Inilah sumber utama hukum hakam Islam yang wajib kita pegang. Malah, lebih daripada itu, ia juga mempunyai peranan yang besar kepada manusia dalam pelbagai aspek kehidupan yang merangkumi sosial, ekonomi, pendidikan dan perundangan. Justru, kita mestilah meyakini bahawa Al-Quran sangat istimewa dan mempunyai pelbagai kelebihan yang tiada tolok bandingnya di dunia ini. Lihatlah, setiap ayatnya mudah dan jelas dengan pelbagai gaya bahasa supaya ianya dapat difahami dan dipelajari dengan baik. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Maksudnya, maka sesungguhnya tujuan kami memudahkan Al-Quran dengan bahasamu wahai Muhammad, ialah supaya mereka yang memahaminya beringat dan insaf untuk beriman dan mematuhinya. Sesungguhnya Al-Quran sangat mulia di sisi Islam. Ia bukan sekadar kitab biasa, sebaliknya mempunyai adab dan tertib yang mesti dijaga. Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fil Adab Hamlatil Quran telah menggariskan adab-adab membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran. Antaranya ialah kita mestilah berada dalam keadaan suci
memilih tempat yang bersih, menghadap ke arah kiblat, menutup aurat, membaca dengan jelas dan tidak terburu-buru. Sesungguhnya kita diajar untuk sentiasa memuliakan Al-Quran pada setiap masa, walaupun ketika hendak melupuskan cebisan kecil daripada ayat-ayat Al-Quran. Amat menduka citakan apabila melihat ada dalam kalangan masyarakat kita yang mengabaikan tanggungjawab memelihara Al-Quran dengan membuang mushaf mulia ini sewenang-wenangnya di merata tempat. Mimbar ingin mengingatkan sidang jemaah sekalian, marilah kita sama-sama mengambil tanggungjawab untuk memelihara kesucian dan kemuliaan Al-Quran. Jika terdapat naskah-naskah Al-Quran, walaupun cebisan kecil yang sudah tidak dapat digunakan, rujuklah kepada Pusat Pelurusan Al-Quran Darul Kalam yang diselia oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan bagi melupuskan mushaf-mushaf lama, atau boleh juga merujuk kepada pelurusan Al-Quran yang bertauliah. Dalam pada itu, patuhilah dan fahamilah garis panduan pengurusan pelurusan bahan-bahan penerbitan dan perhiasan yang mengandungi ayat-ayat suci Al-Quran yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Di zaman kecanggihan teknologi masa kini, tentunya kebanyakan dalam kalangan kita memiliki aplikasi Al-Quran dalam telefon pintar dan gadget masing-masing. Justru, marilah kita menjaga adab ketika menggunakan aplikasi tersebut, sebagaimana kita memelihara adab-adab kita berinteraksi dengan mushaf Al-Quran. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bersempena dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, marilah kita sama-sama mengambil iktibar dari peristiwa agung ini. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa agung yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Peristiwa yang besar ini telah membawa kepada pensyariatan ibadah solat fardu 5 waktu kepada umat Islam. Sesungguhnya kita wajib meyakini bahawa perjalanan yang dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah dengan roh dan jasad hanya dalam satu malam. Pelbagai hikmah dan pengajaran di dalam peristiwa yang dapat kita jadikan sebagai pedoman hidup, terutamanya kewajipan solat fardu 5 waktu yang wajib kita pelihara. Kita dituntut untuk menunaikan kewajipan solat dengan sempurna, lebih lagi secara berjemaah. Justru, marilah kita merebut peluang untuk bersama-sama mengimarahkan rumah-rumah Allah melalui solat fardu berjemaah. Dalam pada itu, asuh dan didiklah anak-anak sejak dari kecil untuk mendirikan solat. Semoga dengan kesungguhan kita memelihara solat, kita akan tergolong dalam kalangan mereka yang beroleh kejayaan di dunia dan akhirat. Di samping itu, peristiwa Isra dan Mi'raj juga mengajar kita tentang kewajipan menjauhi perbuatan keji seperti memakan riba, harta anak yatim, perzinaan dan lain-lain. Rasulullah SAW telah diperlihatkan azab siksa terhadap manusia yang melakukan dosa-dosa tersebut. Justru, marilah kita memelihara diri dan keluarga daripada terjebak dengan sebarang perbuatan keji dan mungkar. Ingatlah bahawa azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih kepada mereka yang derhaka terhadapnya. Semoga kehidupan kita sentiasa terpandu ke jalan yang benar dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah, marilah kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bermaksud, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Al-Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين ويا ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabil amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Mustafa Billahi Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'ina Billah Wa kadzalik ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti almarhum al-mutawakkil 'ala Allah Sultan Iskandar Arhaj Allahumma ja'al baladana Malaysia aminan mutma'inna sakha'an rakha'a dara 'adlin wa iman wa amnin wa aman wa sa'ira biladil muslimin Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'din wansur man nasaraddin wakhdhul man khadhalal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam ya Allah jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang taat melaksanakan kewajipan salat, membayar zakat kepada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalan-Mu. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah Mawib dalam mengakhirkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan,
keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Saf, sufufakum, luruskan saf. Luruskan saf. InsyaAllah sesudah solat fardu Jumaat kita akan menaikkan solat sunat hajat. Mohon agar COVID segera ditamatkan insyaAllah. Sallallahu ta'ala. Salli fardan Jumaat imaman. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran wa subhanallah. Lilladzi fatara as-samawati wal arda wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما
قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر ربي الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني
Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyyatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Shalli ala Muhammad kama shallaita wa barik wa ala kama fil alamin. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Wa na'udzubika. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. InsyaAllah sama-sama kita solat sunat hajat. Salatul jami'ah, salatul sunatul hajati raka'ani lillahi ta'ala. Usalli sunatul hajat raka'atain imaman ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran wa wa subhanallahi wa bihamdihi. للذي فاطر السماوات والأرض إن صلاتي ونسكي ومماتي لا شريك له وبذلك أمرت نعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
Ar-Rahmani Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wanjurni warfa'ni warhamni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al wabs bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma farijal ham ya kashifal gham ya man yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya rahim ya dafi'al bala ya rahman. Idfa' anna kulla bala wal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khasah an buldanil muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir.
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وأهلنا وذرارينا وبلادنا وبلاد المسلمين الله واحفظنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم